Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bapak semua nama Ustaz. Sihat no? Okey, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Zabidi bin Idris daripada program pendidikan khas integrasi sekolah kebangsaan Air Hitam. Okey, mata pelajaran pada hari ini ialah pendidikan Islam tahun 1 bidang ibadah, tajuk asas istinja. Okey, baiklah. Terlebih dahulu, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Okey, semua baca sama dengan Ustaz nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, seterusnya kita akan sama-sama membaca doa belajar. Okey, tadah tangan elok-elok untuk kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita belajar pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua dan Allah kekalkan apa yang kita belajar sehingga akhir hayat kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan tengok dulu ialah standard kandungan 4.2 memahami konsep asas istinja. Okey, standard pembelajarannya pula ialah 4.2.1 menyatakan pengertian istinja dan hukumnya. 4.2.2 menyatakan alat-alat untuk beristinja. 4.2.3 menyatakan tujuan beristinja. 4.2.4 menyatakan cara-cara beristinja menggunakan air. Okey. Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat yang pertama, menyebut pengertian istinja dengan betul. Okay, yang kedua, menyebut sekurang-kurangnya 3 daripada 5 alat-alat istinja dengan betul. Dan yang ketiga, menyatakan langkah-langkah beristinja dengan betul. Okay. Apakah nama tempat ini? Kamu tahu tak? Ini tempat apa ni? Okey, kalau kamu lihat ada di hadapan pintu tu kita ada 2 gambar. Satu warna jingga dan satu lagi warna hijau. Jingga tu melambangkan untuk orang lelaki. Yang warna hijau tu ialah untuk orang perempuan. Siapa tahu gambar apa ni? Pandai. Ini ialah tandas. Okey, boleh tak orang lelaki macam Ustaz ni masuk ke tandas orang perempuan? Boleh tak? Tak boleh lah. Tandas dah dikhususkan dah. Kalau untuk orang lelaki, gambar dia menunjukkan orang lelaki. Jadi orang lelaki kena masuk ke tandas lelaki dan orang perempuan masuk ke tandas orang perempuan. Apa yang sering kamu lakukan semasa berada di dalam tandas? Okey, apa yang kita buat dalam tandas ni? Okey, boleh tak dalam tandas ni kita duk makan dan minum? Kita masuk dalam tandas, kita makan kerupuk, makan roti, makan biskut atau minum air. Boleh tak? Tak boleh. Dalam tandas bukan untuk makan dan juga untuk minum. Okey. Boleh tak dalam tandas ni kita membaca Al-Quran? Dalam tandas. Duk menghafal dalam kita baca Al-Quran masa duduk dalam tandas. Boleh tak? Dalam tandas pun tak boleh membaca Al-Quran. Ataupun satu lagi, membawa masuk Al-Quran pun tak boleh
ketika berada di dalam tandas. Okey. Yang sebenarnya ialah membuang air kecil. Kita buang air kecil dalam tandas. Okey. Inilah yang kita buat, iaitu membuang air kecil. Satu lagi ialah membuang air besar. Okey. Inilah dua selalunya aktiviti yang kita akan buat apabila berada di dalam tandas, iaitu membuang air kecil dan juga membuang air besar. Okey, jom kita tengok daripada petikan buku teks Pendidikan Islam tahun 1 muka surat 88. Di antara dua, iaitu seorang ibu dan juga seorang anak yang bernama Amin. Okey, ibunya bertanya, Amin dari mana? Amin dari tandas, ibu. Buang air kecil. Sudah beristinja? Sudah. Amin beristinja dengan menggunakan air. Istinja. Apa yang dimaksudkan dengan istinja, murid? Tahu tak? Apa yang itu istinja? Okey, istinja. Okey, sebut sama-sama dengan ustaz. Istinja. Okey, sekali lagi. Istinja. Okey, sekarang maksud dia ialah istinja ialah menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur dengan menggunakan air mutlak atau benda-benda yang kesat. Okey, sekali lagi, ikut sama-sama. Istinja ialah menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur dengan menggunakan air mutlak atau benda-benda yang kesat. Okey, di sini kamu lihat. Ada dua perkataan yang ustaz hitamkan. Iaitu yang pertama ialah kubul dan juga dubur. Tahu tak apa itu? Kubul ni ialah alat tempat kita membuang air kecil. Yang ni kita kencing. Dan yang dubur tu pula ialah tempat keluarnya air besar. Hukum istinja adalah wajib. Okey, kita sebagai orang Islam wajib beristinja apabila kita qada hajat kita, iaitu kita buang air kecil dan juga membuang air besar. Ingat ya, hukum dia adalah apa? Wajib. Sekali lagi, hukum daripada wajib. Okey, sekarang kita lihat alat-alat istinja. Alat-alat istinja ini ada berapa? Tahu tak? Kalau tak tahu, jom kita tengok bersama dengan ustaz alat-alat untuk kita beristinja. Okey, yang pertama, kamu kenal tak ni? Okey. Ini kita panggil apa ni? Di rumah kita dapat ada kan? Ini kita panggil dia ialah air. Sebut sama-sama ustaz. Air. Okey, yang pertama ialah air. Yang kedua, kita boleh gunakan batu. Ini benda-benda kesat. Batu. Yang kedua, benda yang kesat yang kedua ialah daun kayu yang kering. Daun kayu yang kering. Benda kesat yang ketiga ialah kulit kayu. Dan yang kelima ialah tisu. Inilah 5 alat yang kita gunakan untuk beristinja. Okey, ikut ustaz sama. Yang pertama tadi apa dia? Air, batu, kayu, kulit kayu dan juga tisu. Okey, sekali lagi. Air, batu, daun kering, kulit kayu dan juga tisu. Itulah 5 alat yang kita boleh gunakan untuk beristinja. Okey. Sekarang kita lihat pula benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Bukan semua benda ya. Yang 5 tadi saja. Okey, sekarang kita tengok yang pertama. Benda apa yang tak boleh beristinja? Selalunya benda yang kita tak boleh gunakan untuk beristinja ni ialah suatu benda yang kita muliakan untuk diri kita. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, kita lihat ini ialah makanan. Makanan ni ialah satu benda yang kita makan. Jadi, benda yang kita makan
kita tak boleh gunakan untuk beristinja. Okey, yang kedua ialah minuman. Okey, ialah minuman. Okey, kamu lihat tu. Ada air sirap, ada air oren, ada air Coca-Cola, ada air apple. Okey, semua air yang kita minum, yang kita gunakan untuk minum, tidak boleh digunakan untuk beristinja. Yang seterusnya ialah tulang. Tulang pun tidak boleh digunakan untuk beristinja. Walaupun kita tak makan tulang, tetapi kita kena ingat, ada yang makan tulang, iaitu haiwan. Jadi tak boleh kita gunakan juga untuk beristinja. Okey, seterusnya ialah pakaian. Pakaian yang kita pakai ni, seharian, baju, seluar, juga tak boleh digunakan untuk beristinja. Yang seterusnya ialah plastik. Plastik bag. Kan? Itu pun tak boleh digunakan untuk beristinja kerana sifat dia tidak kesat. Dia licin. Jadi kalau kita gunakan untuk istinja, najis tak lekat di plastik tersebut. Jadi itulah benda-benda yang tak boleh digunakan untuk beristinja. Ingat ya, kita ada makanan, kita ada minuman, kita ada tulang, pakaian dan juga plastik. Ini benda-benda yang tak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, uji minda sedikit. Cuba kamu tengok di depan ni. Kita ada dua gambar. Kamu tahu tak yang warna biru tu kan? Air apa itu? Itu ialah air mineral. Dan sebelah ada lagi ialah kita tengok ada air Coca-Cola, air Sprite, air Orange Mirinda, air Pepsi. Itu ialah air berkarbonat. Di antara dua jenis ni, ada tak air yang boleh kita gunakan untuk istinja? Ada tak ada? Okey, kita ada air yang boleh beristinja, iaitu air mineral ataupun air drinking water. Kita boleh gunakan untuk beristinja. Walaupun kita gunakan dia untuk minum, tapi dia boleh juga untuk beristinja kerana ia merupakan salah satu air mutlak. Sekarang kita lihat pula ialah tujuan beristinja. Kenapa Islam suruh kita beristinja? Pasal apa? Kenapa? Jadi kita tengok. Yang pertama ialah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah untuk menjaga kebersihan diri kita. Bila kita cuci, najis yang keluar secara automatik, badan kita dah menjadi bersih. Yang ketiga, menghindari penyakit. Okey, kalau di badan kita ada najis, jadi penyakit itu mudah kena kepada kita. Okey, yang seterusnya ialah memenuhi tuntutan agama. Okey, Islam, Allah SWT suruh kita istinja kerana kita hendak solat, kita hendak baca Al-Quran. Jadi, kita kenalah sentiasa menyucikan diri kita. Yang seterusnya ialah menjaga silaturahim. Okey, di sini saya terangkan ialah apabila kita beristinja, bermaksud kita dah menghilangkan najis tersebut, ada bau tak lagi di kita? Bila kita istinja, jadi tak ada bau. Jadi kita pun dah tak bau busuk. Jadi orang akan suka berdekat dengan kita. Tapi kalau kita tak cuci, kita tak beristinja, jadi kita akan bau busuk. Jadi orang akan lari daripada kita. Okay. Sekarang kita tengok langkah-langkah untuk kita beristinja. Ustaz tahu. Kamu semua dah pandai dah untuk beristinja. Macam mana nak beristinja ni kan? Okey, yang pertama kita hari ni Ustaz nak terangkan langkah beristinja menggunakan air. Okey. Kita tengok air pahit yang ada di dalam baldi. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, seterusnya kita sediakan kain tuala. Kain tuala yang bersih. Okey. Seterusnya kita menggunakan tangan apa tu kamu rasa? Tangan apa tu? Itu ialah tangan kiri. Bila kita nak beristinja, kita kena guna tangan kiri. Tak boleh guna tangan kanan. Tangan kanan kita guna untuk makan, minum. Ingat, ada setengah orang dia makan, minum guna tangan kiri. Tak boleh. Bila nak makan,
kita mesti guna tangan kanan, dapat pahala. Okay. Membasuh, mencuci, beristinja juga, begitu juga. Guna tangan kiri, dapat pahala. Okay. Seterusnya ialah bersihkan najis pada kubul atau dubur. Maksudnya kita cuci najis yang ada pada kubul atau dubur. Ingat lagi, kubul tu apa dia? Dubur tu apa dia? Ingatkan. Okey. Seterusnya ialah lap kawasan sekitar kubul atau dubur sehingga kering. Kita guna kain tuala yang kita sediakan tadi itu untuk kita lap. Okey, dan seterusnya ialah pastikan hilang warna, bau dan juga rasa. Rasa di sini bukan maksudnya kita rasa dengan lidah. Rasa dengan tangan kita. Kalau kita rasa licin-licin, bermaksud masih lagi ada najis terlekat di tangan kita. Jadi kita cucilah sehingga bersih. Lepas tu bolehlah kita guna sabun. Okey, jangan lupa. Apa dia yang lupa ni? Okey, tutup paip air untuk mengelakkan pembaziran dan pam tandas sehingga bersih selepas selesai menggunakannya. Kerana apa? Selepas kita guna, orang lain pula akan guna tanda tersebut. Jadi kita kena sama-sama menjaga kebersihan. Okey, sekarang kita lihat. Okey, tadi kita dah lihat dah berkaitan dengan alat-alat beristinja. Okey, sekarang kita tengok latihan yang pertama. Okey, sesuaikan perkataan dengan gambar yang betul. Okey, tadi kita tengok kan? Okey, di sini kita tengok gambar dulu. Yang pertama tu kita ada gambar daun kering, kita ada kulit kayu, kita ada tisu, kita ada air dan kita juga ada batu. Okey, kita tengok perkataan yang pertama. A-I-R. Air. Mana gambar air? Cuba tunjuknya, mana gambar air? Ya, itu ialah gambar air. Okey. Seterusnya yang kedua ialah batu. Tahu tak mana gambar batu? Okey, ini ialah gambar batu. Dan yang ketiga, daun kering. Itu ialah daun kering. Yang keempat, kulit kayu. Mana satu kulit kayu? Kita ada dua lagi kan? Ini ialah kulit kayu. Dan satu lagi ialah tisu. Mana gambar tisu? Tinggal satu lagi kan? Okey, ini ialah tisu. Okey, latihan yang kedua. Sekarang, bulatkan alatan istinja. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, di sini kamu lihat ada gambar apa? Gambar air, gambar makanan, roti, kita ada batu, kita ada pokok bunga, kita ada kertas, pensel, tisu, plastik bag, daun kering dan juga botol. Okey, di antara gambar-gambar tersebut ada 4 alatan yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Okey, kamu tahu tak? Okey, ingat tak lagi alat istinja yang kita belajar tadi? Okey, mari kita bulat sama-sama. Okey, yang pertama. Okey, ini apa ni? Ini ialah air yang kita gunakan. Yang ni, kamu tahu tak apa dia? Ini ialah batu. Yang ni ialah tisu. Dan ialah, last sekali ialah daun kering. Inilah 4 alat yang ada di sini yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Okay, boleh ingat? Air, batu, tisu dan juga daun. Okey, sekarang sebagai rumusan pembelajaran kita. Okey, kita belajar apa hari ini? Tajuk dia ialah istinja. Okey, istinja. Ingat lagi pengertian istinja? Okey, di sini Ustaz bagi formula ialah untuk istinja ni kita tanya diri kita, apa? Apa itu istinja? Apa? Okey, istinja ialah mencuci. Cuci apa? Cuci najis. Najis daripada mana? Najis yang keluar daripada kubul atau dubur. Guna apa? Kita guna apa? Air dan juga benda-benda
kesat. Ingat lagi hukum istinja yang kita belajar di awal pelajaran tadi? Apa hukum dia? W, A, J, I, B. Bunyi apa tu? Wajib. Kita wajib. Okey, alat-alat istinja ingat lagi yang ada 5 tu? Apa dia? Ingat tak? Okey, yang pertama tadi apa dia? Air, batu, daun kering, kulit kayu dan juga tisu. Tujuan istinja, ingat lagi? Mencari keridhaan Allah, menjaga kebersihan diri kita, kan? Menghubungi silaturahim. Okey. Dan last sekali ialah cara-cara beristinja. Okey, kamu tahu kan macam mana cara beristinja? Okey, sekian dulu daripada Ustaz. Moga-moga apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini sikit sebanyak kamu dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan istinja. Syukran. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Bye.